Ada, kita akan bersama dengan Yang Mulia Puan Dayang Nur Hayati binti Haji Asar, iaitu Juruteknik Makmal Kanan, membicarakan mengenai dengan ancaman kepada koleksi muzium. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Puan, kita akan bicara ni mengenai dengan ancaman kepada koleksi muzium. Jadi sebelum itu, sebagai mukadimah, mungkin boleh berkongsi mengenai dengan bahagian pemeliharaan dan pembaikan di bawah jabatan muzium-muzium ini. Silakan Puan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bahagian pemeliharaan dan pembaikan Jabatan Muzium-Muzium Brunei telah ditubuhkan pada tahun 1988. Bahagian pemeliharaan dan pembaikan Jabatan Muzium-Muzium Brunei berperanan dan bertanggungjawab dalam memelihara, membaik pulih, memastikan bahan warisan budaya dalam kondisi berkeadaan selamat dan daripada kerosakan. Bahan koleksi warisan budaya perlulah dipelihara agar dapat dilihat dan dapat menjadi rujukan generasi masa kini dan akan datang. Ya, okey. Baik. Puan, kita ingin mengetahui apakah faktor-faktor penyebabnya kerosakan pada bahan koleksi warisan budaya tersebut, ya? Mungkin dapat dikongsikan bersama, silakan. Okey, terima kasih. Faktor yang menyebabkan kerosakan bahan-bahan koleksi warisan budaya dikategorikan kepada dua bahagian. Kategori pertama iaitu alam sekitar seperti suhu dan kelembapan, cahaya lampu dan matahari, bencana alam, habuk kotoran, serangan ulat, serangga dan binatang perosak. Kategori kedua pula berpunca dari kerosakan akibat perbuatan manusia seperti pemungkut, kecurian, pengendalian bahan yang tidak bersistematik, keadaan stor sempit dan tidak teratur, dan kemasukan bahan atau barang yang tidak dikawal ke dalam bangunan. Pada pagi ini, saya akan membincangkan ancaman kepada koleksi muzium yang disebabkan oleh ulat, serangga dan binatang perosak yang sering dijumpai di galeri, dewan dan stor penyimpanan di bangunan jabatan muzium-muzium Brunei. Ya, jadi itulah antara faktor-faktor penyebabnya kerosakan pada bahan koleksi warisan budaya. Kita cukup tertarik sebetulnya mengenai dengan ancaman kulat, serangga, binatang yang merosakkan bahan koleksi. Jadi mungkin boleh Puan terangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan ancaman-ancaman tersebut. Silakan. Ya. Koleksi muzium adalah sangat mudah terdedah kepada kerosakan. Oleh itu adalah penting untuk sentiasa memantau koleksi warisan budaya bebas dari aktiviti perosak seperti ulat, serangga dan binatang. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut mengenai ancaman ulat, serangga dan binatang yang merosakkan bahan koleksi, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai unit saintifik di bahagian pemeliharaan dan pembaikan, iaitu merupakan sebuah unit yang berperanan melaksanakan kerja-kerja penganalisaan dan penyelidikan terhadap bahan koleksi warisan budaya yang telah diserang perosak. Okey, berbalik kepada soalan tadi, mengenai ancaman ulat, serangga dan binatang perosak ini akan merosakkan bahan koleksi yang diperbuat daripada kertas dan bahan organik. Yang dimaksudkan dengan kertas satu seperti buku, manuskrip, rekod-rekod, dokumen dan lukisan. Manakala yang dimaksudkan bahan yang diperbuat daripada organik adalah seperti buluh, gading, kulit binatang, bulu binatang, kain dan bahan anyaman. Yang kita ni ketahui anyaman itu diperbuat daripada rotan, daun mengkuang, daun silat dan sebagainya. Ia kena buat dan dijadikan seperti kepiting, sirawung, nyiru, tikar dan sebagainya. Ya, dan kita juga ingin mengetahui apakah di antara perosak yang sering dijumpai iaitu merosak bahan koleksi warisan budaya. Mungkin Puan tidak keberatan untuk mengongsikannya, silakan. Ya, okey.
Di antara yang perosak yang sering dijumpai merosakkan bahan-bahan koleksi di dalam galeri, dewan dan stok penyimpanan di bawah Jabatan Muzium-Muzium Brunei adalah seperti berikut. Bubukan, anai-anai, lipas, gegat, tikus dan kulat. Serangga ni bukan sahaja merosakkan bahan Jabatan Muzium, yang pastinya di rumah-rumah pun kita ni menjumpai Joni kan? Ya, betul Tuan. Jadi itulah antara binatang perosak ya yang sering dijumpai ya merosakkan bahan koleksi warisan budaya, dan kita telah pun tadi menyaksikan satu poster yang dapat dikongsikannya, dan Puan seterusnya tadi ada mengatakan mengenai dengan perosak ini. Jadi mungkin boleh berkongsi apakah bukti yang mengesahkan bahan koleksi tersebut telah pun dirosakkan ataupun telah diserang oleh kulat, serangga dan juga binatang perosak ini. Okey, yang antara bukti yang ditemui mengesahkan kehadiran serangga dan binatang perosak itu adalah seperti sebahagian rangka serangga ditemui, bekas kesan gigitan pada bahan koleksi, habuk-habuk yang dihasilkan oleh serangga perosak, najis, muntah dan tumpuk kotoran dihasilkan dari serangga perosak, tapak jejak kaki tikus, dan bau ruang dari kulat yang tumbuh pada bahan, dan najis muntah serangga binatang perosak. Ya. Jadi itu adalah antara bukti-bukti ya yang mengesahkan bahan koleksi tersebut telah pun dirosakkan ataupun telah pun diserang ya oleh kulat, serangga dan juga binatang. Dan tadi juga kita telah pun menyaksikan gambar-gambarnya ya, iaitu bukti-bukti serangga atau binatang perosak ini telah pun merosakkan bahan daripada bahan koleksi ya. Dan seterusnya. Ya. Dan untuk seterusnya kita ingin mengetahui akan bahan koleksi yang telah dirosakkan serangga perosak ya. Baik, kita juga ingin mengetahui apakah faktor penyebab akan kehadiran kulat, serangga dan juga binatang perosak ini, dan bagaimana untuk ketani mengawal perosak tersebut, Puan, mungkin dapat dikongsikan bersama. Okey. Apabila telah didapati bahan koleksi telah diserang perosak, bahan koleksi tersebut akan dibungkus menggunakan plastik sila dan diasingkan untuk mengelak daripada serangga atau telur akan terjatuh daripada bahan tersebut, dan mungkin boleh jadi merebak kepada bahan koleksi yang lain. Okey, bahan tersebut akan dirawat menggunakan keadaan yang tertentu mengikut kesesuaian bahan. Untuk ancaman kulat dan serangga binatang, untuk kulat bahan koleksi tersebut akan dibersihkan dan dikeringkan untuk serangan binatang, bahan itu akan dibersihkan. Manakala bahan koleksi yang telah diserang serangga akan dirawat menggunakan di antara 3 kaedah seperti berikut. Yang pertama, freezing method. Kaedah freezing method ini kita panggil proses pembekuan. Apabila koleksi itu ia berukuran kecil sehingga sederhana sahaja yang dapat dimasukkan ke dalam freezer. Bahan tersebut akan dibungkus menggunakan dengan kertas acid free paper, kemudian akan dimasukkan ke dalam beg plastik yang dihaskan. Udara tu yang di dalam plastik itu akan dikeluarkan sebanyak mungkin, tapi indah terlampau kompres ini 100%, kerana kalau ia 100% ia boleh merosakkan bahan tersebut. So bahan itu akan dimasukkan dalam freezer di bawah 18 darjah Celsius, dan kami akan pastikan tidak ada ais di dalam freezer itu. Bahan itu akan dibiarkan selama 2 minggu. Freezer itu tidak boleh dibuka dalam masa 2 minggu itu untuk mengekalkan suhu freezer. Kalau dibuka
paksa tak kami ulangi lagi semula tu uh, proses satu. Yang pentingnya tu kami mesti melabel di atas pizza tu yang berapa lama ia bermula, dari bila ia bermula dan sehingga bila ia selesai. Kami nyatakan juga berapa jumlah bahan di dalam yang disimpan di dalam tu. Ia akan biarkan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, bahan itu akan dikeluarkan dan dibiarkan untuk selama 24 jam untuk mengembalikan bahan ke suhu normal. Untuk proses kedua, heating method, ia proses pemanasan tu. Kaedah teknik penggunaan suhu yang panas iaitu 40 darjah Celsius hingga 50 darjah Celsius selama 3 jam. Kerana serangga ini ia akan dapat bertahan apabila suhu itu melebihi 40 darjah Celsius. Ia akan orang lamas mati. So bahan itu kami akan jemur di bawah matahari selama 3 jam untuk mematikan serangga itu. Selepas 3 jam ia akan macam proses tadi juga, ia akan dibiarkan selama 24 jam untuk mengembalikan suhu ke normal. Ia dibungkus yang bezanya dengan yang pertama tadi, proses heating ini ia dibungkus dengan plastik hitam pulang tu. Sebabnya plastik hitam ia good conductor menyerap panas, dapat menyerap panas yang baguslah. Untuk proses yang ketiga, fumigation. Fumigation ini merupakan salah satu cara teknik pengendalian untuk menghapuskan serangga perosak yang sering digunakan oleh para profesional. Fumigation ini tindakan pengasapan yang dapat membunuh serangga melalui sistem pernafasan. Pengendaliannya dilakukan secara menggunakan kimia. Kimia itu selain ia dapat membunuh serangga, ia juga membahayakan untuk manusia dan mencemarkan alam sekitar. Ia oleh sebab itu penggunaan bahan kimia ini selalunya kami akan memanggil syarikat-syarikat pembasmi serangga yang berdaftar. Ya, baik, apanya kita dapat mengetahui antara langkah-langkah atau tindakan yang telah pun diambil Jadi puan, seterusnya kita ni telah pun mengetahui mengenai dengan apakah antara binatang perosak dan juga bukti-bukti. Jadi mungkin boleh berkongsi apakah faktor penyebabnya akan kehadiran kulat, serangga dan binatang perosak ini dan bagaimana untuk mengawal perosak tersebut. Okey. Faktor persedaran yang boleh menyumbangkan dan menyebabkan tertariknya kehadiran kulat, serangga dan binatang perosak. Okey, ini dapat dikawal di antaranya dengan menjaga kebersihan. Ini yang penting ni. Menjaga kebersihan adalah faktor penting yang mengawal serangga dan binatang perosak. Habuk dan kotoran-kotoran yang terkumpul, kalau kita ingin membersihkan, ia boleh menarik perhatian kepada serangga perosak. Terutama sekali yang arah celah-celah lubang dan lantai. Bahagian serangga pun yang kalau yang mati, ia masih yang pampai, ia pun akan menjadi tarikan serangga yang lain tu. And then yang kami tekankan juga pengawalan suhu. Sangat pentingnya untuk mengekal suhu yang stabil. Serangga dan binatang perosak amat tertarik kepada suhu yang sejuk dan lembap. Keadaan suhu yang tinggi boleh menghalang serangga dari membiak. Dan kalau suhu yang terlalu rendah akan menggalak pembiakan serangga dengan lebih cepat pulang tu. Okey, untuk pengawalan yang seterusnya pengawalan kelembapan, iaitu kami biasa memanggilnya relative humidity. Kelembapan yang terlalu tinggi akan menggalakkan kulat mula tumbuh. Kulat ini adalah sumber makanan juga untuk serangga yang lain. Kita secara langsung ia boleh menyebabkan pembiakan dan aktiviti serangga akan meningkat. Dengan mengekalkan relative humidity ini yang stabil adalah penting juga untuk menghalang daripada serangga ini membiak. Yang kami selalu kami akan menggunakan humidifier dan silica gel. Silica gel ini ia untuk saja di dalam showcase. And then pengawalan pencahayaan. Kebanyakan serangga perosak akan tertarik kepada cahaya lampu.
dengan mengawal cahaya lampuan ni, kami dapat mengurangkan daya tarikan kepada serangga perosak. Sebabnya itu di antaranya kalau kita ni melawat ke museum-museum, museum itu ada yang gelap saja, ada berapa tarang lampunya. Ya, baik. Baik, okay, untuk soalan... Ya, silakan Puan. Untuk sumber yang lain, sumber lain penyebab penyumbang kehadiran perosak adalah struktur bangunan. Ya, struktur bangunan juga merupakan faktor penting dalam mengawal serangga dan binatang perosak. Perosak akan dia dapat melalui arah rekahan pada dinding dan silik. Selain itu juga, kurangkan sumber air dalam bangunan. Macam seperti ada pipe air, sentiasa pastikan tidak ada kebocoran arah atapkah ataupun saluran pipe air itu. Baik, untuk akhirnya kurang daripada 2 minit mungkin dapat dijelaskan. Kita ingin mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil apabila mendapati bahan koleksi tersebut diserang kulat, serangga dan juga binatang perosak. Puan, silakan. Sedikit masa. Okey, terima kasih. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada pagi ini, terdapat beberapa langkah yang diambil tindakan untuk mengetahui bahan koleksi budaya kulat dan serangga binatang ini seperti berikut. Biasanya akan dilaporkan jika sekiranya terdapat serangan serangga dan binatang perosak itu. Yang kedua, bahan koleksi hendaklah diasingkan, dipindahkan dengan membungkus menggunakan plastik sila yang dihaskan. Suhu dan kelembapan harus sentiasa dipantau. And then ini yang penting juga kami tekankan kepada pelawat supaya jangan makan di membawa sampah ataupun membuang sampah di dalam dewan galeri. And then seterusnya suhu dan kelembapan mesti dipantau supaya suhu itu stabil. Selalu membersihkan kotoran dan yang terkumpul di celah-celah lubang dan lantai. Dan yang kami tekankan juga tidak menyimpan sampah di dalam dewan dan stor penyimpanan. Dan kerap je membuang sampah dan tutup lubang-lubang ruang punca yang kemasukan serangga binatang perosakan ini. And then yang last sekali, sentiasa memeriksa permis dan kerap untuk mengesan tanda-tanda serangga perosak dan akan mengambil tindakan segera. Okey, untuk kata-kata akhir saya, sama-samalah kita ni memainkan peranan dalam menjaga dan memelihara bahan koleksi warisan budaya agar sentiasa berada dalam keadaan selamat dan sempurna untuk rujukan generasi masa kini dan akan datang. Baik, alhamdulillah dengan adanya perkongsian tersebut kita dapat menjadikan ia sebagai satu sumber ilmu dan juga sedikit sebanyak kita ni dapat mengetahui akan punca dan juga maksudnya punca kerosakan tersebut terjadi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Dayang Nur Hayati yang telah mengongsikan kita mengenai dengan ancaman kepada koleksi museum. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.